Kisah yang akan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini mungkin kedengaran sedikit aneh. Ini karena saya sendiri pada mulanya tidak dapat mempercayai semua ini. Ya, pernahkah tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya tentang perkara ini? Mengapakah rambut saya beruban begitu cepat? Mengapakah baru sahaja diwarnakan akar rambut yang putih sudah kelihatan semula? Mengapakah walaupun dijaga rapi, rambut tetap gugur? Hanya dengan kekuatan pikiran, rambut uban boleh tumbuh hitam semula, dan rambut yang gugur boleh tumbuh lebat dan tebal kembali. Anda mesti fikir tidak masuk akal, bukan? Saya sendiri, yang telah mengkaji maklumat perubatan selama 10 tahun, pada mulanya berpikir perkara yang sama. Tetapi izinkan saya bertanya satu soalan. Mengapakah Anda tidak mudah mempercayai kata-kata ini? Adakah semata-mata karena ia kedengaran mustahil? Bukan begitu. Jika perkara ini benar, maka mereka yang setiap bulan membelanjakan ratusan ringgit untuk mewarnakan rambut, mereka yang setiap tahun menghabiskan ribuan ringgit di klinik kulit kepala, dan mereka yang telah meleburkan puluhan ribu ringgit untuk rawatan tanam rambut, semuanya akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, jauh di sudut hati, Anda mungkin berharap bahwa ini hanyalah satu pembohongan. Ya, walau bagaimanapun bukti-bukti saintifik menyokong kebenaran ini dengan jelas, ya. Bukti pertama telah diterbitkan oleh pasukan penyelidik Dr. Mohad Rizal dari sebuah hospital university terkemuka di Malaysia dalam sebuah jurnal saintifik antarabangsa. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sejenis enzim spesifik mampu membangunkan folikel rambut yang berada dalam fasa rehat dan mengembalikannya semula ke fasa pertumbuhan. Kunci untuk mengaktifkan enzim spesifik ini adalah komponen gingerol yang terdapat dalam halia, dan ia mampu mencegah kedua-dua masalah, uban dan keguguran rambut pada masa yang sama. Bukti kedua telah disahkan dalam satu kajian pada tahun 2016 oleh Institut Pemakanan Kebangsaan Malaysia. Kajian menunjukkan bahwa ekstrak halia yang ditapai mempunyai keupayaan untuk mengaktifkan sel folikel rambut dengan kuat dan menghalang proses keguguran rambut. Bukti ketiga diterbitkan dalam satu kajian terbaru di dalam Jurnal Sains dan Teknologi Makanan Malaysia. Komponen shogaul di dalam halia mempunyai kesan untuk memperbaiki peredaran darah kulit kepala, membangunkan sel melanosit melanin yang sedang tertidur akibat penuaan, dan menguatkan akar rambut, dan ini telah dibuktikan secara saintifik. Jadi mengapa kita tidak mengetahui maklumat yang penting dan mudah ini? Coba Anda fikirkan. Tahun lepas, di sebuah kawasan perumahan di Kuala Lumpur, apabila kaedah terapi halia ini mula tersebar, hanya beberapa bulan kemudian, jualan pewarna rambut di kawasan itu telah menurun separuh dan klinik-klinik penjagaan kulit kepala berdekatan tidak lagi menerima tempahan. Jika perkara ini tersebar ke seluruh negara, bagaimana? Pasaran rawatan keguguran rambut bernilai berpuluh-puluh bilion ringgit setiap tahun, industri pewarna rambut bernilai berbilion-bilion ringgit, hospital-hospital tanam rambut bernilai berpuluh-puluh bilion ringgit. Semua industri gergasi ini akan tergoncang hingga ke akarnya. Oleh itu, di televisyen, di hospital, syarikat farmaseutikal, dan syarikat kosmetik, mereka tidak mudah mendedahkan maklumat ini. Mengapa rambut saya beruban begitu cepat? Mengapa rambut saya terus gugur? Jawabannya hanya satu. Ia adalah karena sel-sel yang tertidur akibat penuaan tidak dapat dibangunkan semula. Dan kunci yang paling kuat dan selamat untuk membangunkan sel-sel itu ialah sepotong halia di dalam peti sejuk rumah Anda. Daripada 10 orang yang berumur 60 tahun ke atas, atan daripadanya sedang menderita karena rambut beruban dan keguguran rambut pada saat ini. Dalam 15 menit akan datang, saya akan bentangkan secara penuh, tanpa ketinggalan satu butiran pun, tentang kaedah pemulihan rambut beruban dan keguguran rambut menggunakan halia yang telah disahkan secara perubatan, yang boleh Anda mulakan malam ini sebelum tidur. Jika video dari saluran kesehatan warga emas ini bermanfaat, sila tekan butang langgan, suka, dan hidupkan loseng pemberitahuan pada mod semua untuk menerima lebih banyak maklumat kesehatan. Baiklah, sekarang mari kita mulakan dengan kandungan utama. Sila luangkan beberapa menit untuk mendapatkan kembali keyakinan diri Anda yang telah hilang. Baiklah, mulai sekarang, saya akan terangkan secara mudah difahami tentang prinsip bagaimana halia membuatkan rambut beruban kembali menjadi hitam.
Tuan-tuan dan puan-puan, apakah warna asal rambut kita? Sebenarnya ia berwarna putih. Terkejut, bukan? Rambut kita berwarna hitam karena sejenis pigmen yang dipanggil melanin. Sel yang menghasilkan melanin ini terletak di dalam folikel rambut, dipanggil sel melanosit melanin. Untuk gambaran yang lebih mudah, ia seperti ini. Bayangkan ada sebuah kilang pengeluaran rambut. Ya, di dalam kilang itu ada seorang pekerja yang pakar dalam mengekat warna. Pekerja ini ialah sel melanosit melanin. Jika pekerja ini bekerja dengan tekun, rambut akan tumbuh berwarna hitam. Jika pekerja ini tidak bekerja, rambut akan tumbuh berwarna putih. Tetapi apabila kita meningkat usia, pekerja ini secara beransur-ansur menjadi letih dan mula malas. Mengapa begitu? Punca terbesarnya ialah kekurangan nutrisi. Di kulit kepala, Anda terdapat antara 100,000 hingga 150,000 folikel rambut. Setiap folikel rambut ini dihubungkan oleh saluran darah yang sangat kecil, seperti parit-parit kecil yang membawa air ke sawah padi. Betul kan? Nutrien dan oksigen mesti dibekalkan melalui saluran darah ini, barulah sel melanosit melanin dapat bekerja. Tetapi apabila kita menua, apa yang berlaku? Saluran darah ini secara beransur-ansur menjadi sempit dan tersumbat, seperti pipe air lama yang berkarat dan tersumbat. Ya, menurut kajian Institut Penyelidikan Pertanian Kebangsaan, komponen gingerol dalam halia inilah yang membantu melangkarkan saluran darah yang tersumbat ini. Gingerol melebarkan saluran darah dan menggalakkan peredaran darah. Secara mudahnya, ia membantu membersihkan pipe air yang tersumbat. Apabila itu berlaku, nutrien dan oksigen mula dibekalkan semula kepada sel melanosit melanin. Maka, pekerja yang sedang tertidur itu, yaitu sel melanosit melanin, dibangunkan semula dan mula bekerja kembali. Jadi, apa yang akan berlaku? Helaian rambut baharu yang tumbuh akan mula diwarnakan hitam semula. Dan ada satu lagi fakta yang lebih menakjubkan. Apabila halia dikeringkan, kesannya menjadi lebih kuat. Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal perubatan tradisional menunjukkan bahwa apabila halia segar dikeringkan pada suhu 120 darjah selama kira-kira 4 jam, gingerol akan berubah menjadi shogaul. Komponen shogaul ini jauh lebih kuat daripada gingerol. Kesan antioksidannya juga lebih hebat dan keberkesanannya dalam memperbaiki peredaran darah juga lebih baik. Inilah sebabnya dalam perubatan timur kesan halia segar dan halia kering dianggap berbeza. Tetapi ceritanya tidak berhenti di situ. Di dalam halia terkandung lebih daripada 100 jenis antioksidan yang berbeza. Antioksidan ini membantu mengurangkan keradangan pada kulit kepala dan melindungi sel folikel rambut. Satu kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Pemakanan Malaysia menunjukkan ekstrak halia menggalakkan perkambahan selimpah dan mengaktifkan rembesan sitokin oleh makrofag. Bunyinya rumit, bukan? Secara mudahnya, ia bermaksud halia membantu menguatkan sistem imun badan kita, dengan itu melindungi kesehatan kulit kepala. Semua orang tahu bahwa hanya kulit kepala yang sehat boleh menyuburkan rambut yang sehat. Menurut satu kajian bersama oleh Sekolah Perubatan University Colorado dan University Michigan di Amerika Syarikat, halia juga mempengaruhi neutrophil, sejenis sel darah putih. Apabila neutrophil diaktifkan, fungsi imun bertambah baik dan persekitaran kulit kepala juga menjadi lebih sehat. Titik utamanya di sini ialah sel melanosit melanin tidak bekerja bukan karena ia menua, tetapi karena kekurangan nutrisi. Seperti memberi makan kepada seorang pekerja yang tidak bermaya, dia akan mula bekerja semula. Apabila kita membekalkan nutrisi kepada sel melanosit melanin, ia akan aktif kembali. Coba fikirkan. Jika sebuah kilang tidak ditutup, tetapi hanya terputus bekalan elektrik, maka hanya dengan menyambung semula bekalan elektrik, kilang itu akan beroperasi. Sel melanosit melanin juga begitu. Ia tidak mati, tetapi hanya sedang tertidur. Halia adalah bahan yang membangunkannya. Sebenarnya, hasil kajian di dalam jurnal Sains Makanan Malaysia telah mengesahkan bahwa komponen gingerol dan shogaul dalam halia membantu memperbaiki aliran darah ke kulit kepala. Apabila aliran darah bertambah baik, apa yang berlaku? Oksigen dan nutrien akan dibekalkan secukupnya kepada folikel rambut. Apabila itu berlaku, sel melanosit melanin akan diaktifkan dan mula menghasilkan pigmen semula. Perkara yang penting di sini ialah masa. Rambut beruban tidak boleh menjadi hitam dalam sekelip mata.
Kerana bukan helaian rambut beruban yang sedia ada akan bertukar menjadi hitam, tetapi helaian rambut baharu yang tumbuh akan berwarna hitam. Rambut manusia tumbuh kira-kira 1 cm setiap bulan. Oleh itu, jika Anda konsisten menggunakan halia, kira-kira 3 bulan kemudian, Anda akan dapat melihat helaian rambut hitam baharu tumbuh dari bahagian atas kepala. Sekarang, dalam bahagian seterusnya, saya akan terangkan secara terperinci semua mekanisme bagaimana halia mencegah keguguran rambut dan menggalakkan pertumbuhan rambut. Baiklah, sekarang mari kita bercakap tentang keguguran rambut. Ramai orang lebih risau tentang keguguran rambut berbanding rambut beruban. Ya, setiap kali melihat cermin, melihat dahi yang semakin luas, bahagian atas kepala yang semakin jarang, memang sangat menyedihkan. Tetapi saya katakan, jika Anda tahu punca sebenar keguguran rambut, Anda akan nampak penyelesaiannya. Tahukah Anda bahawa rambut juga mempunyai jangka hayat? Menurut kajian oleh pasukan yang diketuai oleh Dr. Mohd Rizal di Hospital University Kuala Lumpur, rambut mempunyai 3 fasa. Fasa pertama ialah fasa pertumbuhan. Pada masa ini, rambut tumbuh dengan sangat aktif. Fasa ini berlangsung dari 2 hingga 6 tahun dan kira-kira 90% rambut kita berada dalam fasa ini. Fasa kedua ialah fasa transisi. Ini adalah fasa di mana rambut berhenti tumbuh. Fasa ini agak pendek, hanya 2 hingga 3 minggu. Fasa ketiga ialah fasa rehat. Ya, ini adalah fasa di mana rambut tidur sepenuhnya. Fasa ini berlangsung dari 3 hingga 4 bulan dan apabila berakhir, rambut akan gugur dan sehelai rambut baharu perlu tumbuh. Di manakah masalahnya? Apabila kita meningkat usia, folikel rambut dalam fasa rehat tidak dapat kembali ke fasa pertumbuhan. Seperti haiwan yang berhibernasi, walaupun musim bunga telah tiba, ia masih tidak dapat bangun. Mengapa begitu? Pungkanya sama seperti yang saya sebutkan di bahagian wano, kekurangan nutrisi. Saluran darah menjadi sempit dan tersumbat, menyebabkan nutrien dan oksigen yang diperlukan tidak sampai ke folikel rambut. Apakah peranan halia pada masa ini? Menurut artikel yang diterbitkan oleh pasukan Dr. Mohd Rizal dalam jurnal Scientific Antarabangsa Journal of Advanced Research, ia adalah seperti ini. Di dalam mitokondria, sel terdapat sejenis enzim khusus, namanya agak sukar sedikit, dipanggil aldehid dehydrogenase. Apabila aktiviti enzim ini ditingkatkan, ia akan menggalakkan metabolisme tenaga di dalam sel, dengan itu mengawal kitaran pertumbuhan rambut. Saya akan terangkan dengan lebih mudah. Bayangkan di dalam sel folikel rambut terdapat sebuah loji jana kuasa kecil. Loji jana kuasa ini ialah mitokondria. Loji ini mesti menghasilkan banyak tenaga barulah folikel rambut dapat berfungsi dengan aktif. Tetapi apabila kita meningkat usia, kecekapan loji jana kuasa ini merosot. Ia tidak lagi menghasilkan tenaga dengan baik. Apabila itu berlaku, folikel rambut tidak mempunyai tenaga untuk bekerja dan akan memasuki fasa rehat. Komponen gingerol dalam halia akan membantu meningkatkan semula kecekapan loji jana kuasa ini. Apabila loji jana kuasa mula menghasilkan tenaga dengan baik semula, folikel rambut akan mula berfungsi. Ia akan beralih dari fasa rehat ke fasa pertumbuhan. Ini telah disahkan dalam eksperimen ke atas haiwan. Apabila enzim ini diaktifkan, pertumbuhan panjang bulu digalakkan, dan proses peralihan ke fasa pertumbuhan folikel bulu dipercepatkan. Selain itu, ia juga mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan sejenis protein dalam badan yang dipanggil beta-katenin, yang berperanan dalam pembentukan dan penyelenggaraan folikel rambut. Di sini ada satu lagi fakta penting, yaitu kajian yang dijalankan pada tahun 2016 oleh Institut Pemakanan Kebangsaan Malaysia. Mereka telah mengesahkan bahawa ekstrak halia yang ditapai mempunyai keupayaan untuk mengaktifkan sel folikel rambut secara langsung. Apakah itu penapaian? Halia yang dibiarkan akan rosak, tetapi jika bakteria baik dimasukkan untuk menapainya, ia akan menghasilkan komponen baharu. Prinsipnya sama seperti membuat kimchi. Halia yang ditapai dengan cara ini mempunyai keberkesanan yang jauh lebih kuat daripada halia biasa. Menurut pasukan penyelidik, ekstrak halia yang ditapai menunjukkan peningkatan dalam keupayaan pembelajaran dan ingatan spasial yang lebih baik berbanding fosfatidilserina, sejenis bahan yang terkenal dengan kegunaannya untuk meningkatkan fungsi kognitif. Tetapi mengapa ini berkaitan dengan keguguran rambut? Otak dan kulit kepala dihubungkan oleh sistem saraf yang sama.
Apabila fungsi otak bertambah baik, isyarat saraf ke kulit kepala juga bertambah baik. Apabila itu berlaku, aktiviti sel follicle rambut juga menjadi lebih aktif. Ada satu lagi perkara penting, yaitu aliran darah ke kulit kepala. Menurut satu dokumen penyelidikan bertajuk "Menggalakkan Pertumbuhan Rambut Melalui Urutan Kulit Kepala", menggalakkan peredaran darah di kulit kepala untuk membekalkan lebih banyak nutrien dan oksigen kepada follicle rambut adalah faktor utama pertumbuhan rambut. Apabila peredaran darah langkar, suhu kulit kepala meningkat, membantu mengaktifkan fungsi follicle rambut. Gingerol dan shogaol dalam halia, inilah yang membantu memperbaiki peredaran darah ini. Bagaimana ia berfungsi secara spesifik? Komponen pedes halia melebarkan saluran darah. Apabila saluran darah yang sempit dilebarkan, lebih banyak darah akan mengalir, bukan? Apabila itu berlaku, nutrien dan oksigen akan dibekalkan secukupnya kepada follicle rambut. Tambahan pula, halia juga membantu mengurangkan keradangan. Satu kajian yang dijalankan di Italia menunjukkan bahwa kumpulan yang mengambil 25 mg halia setiap hari selama sebulan telah mengalami pengurangan kesakitan dan keradangan. Jika kulit kepala mengalami keradangan, apa yang berlaku? Follicle rambut akan rosak. Keradangan akan menyerang follicle rambut secara langsung. Apabila itu berlaku, rambut akan menjadi lebih nipis dan akhirnya gugur. Kesan anti radang halia membantu mengurangkan keradangan ini. Saya telah katakan halia mengandungi lebih 100 jenis bahan anti radang, bukan? Bahan-bahan ini membantu melegakan keradangan pada kulit kepala, menjadikan follicle rambut lebih sihat, dan dengan itu rambut juga tumbuh lebih kuat. Dalam satu dokumen yang didaftarkan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia mengenai sediaan, menguatkan akar rambut dan membersihkan kulit kepala, dinyatakan dengan jelas bahwa halia membantu menggalakkan peredaran darah dan mempunyai kesan anti radang dan melegakan kesakitan. Selain itu, apabila disapukan pada rambut, ia membantu mengaktifkan sel rambut, memperbaiki peredaran darah di kulit kepala, meningkatkan aliran darah ke kulit, dengan itu membantu mencegah keguguran rambut. Titik utamanya di sini ialah keguguran rambut bukanlah masalah rambut yang gugur, tetapi masalah rambut baharu yang sepatutnya tumbuh tidak tumbuh. Biasanya kita kehilangan 50 hingga 100 helai rambut setiap hari. Tetapi karena ada rambut baharu yang tumbuh menggantikannya, tiada masalah. Masalah timbul apabila tiada rambut baharu yang tumbuh di tempat rambut yang telah gugur. Halia adalah bahan yang membantu rambut baharu tumbuh. Ia membangunkan follicle rambut yang berada dalam fasa rehat untuk beralih ke fasa pertumbuhan, memperbaiki peredaran darah untuk membekalkan nutrisi, dan mengurangkan keradangan untuk melindungi follicle rambut. Tambahan lagi, kesan antibakteria halia juga sangat penting. Menurut hasil kajian di dalam jurnal Sains Makanan Malaysia, komponen gingerol dan shogaol dalam halia mempunyai kesan antibakteria yang kuat, boleh memusnahkan bakteria tifoid, bakteria kolera, dan pelbagai jenis bakteria patogen lain. Di kulit kepala kita juga terdapat banyak bakteria yang hidup. Jika bakteria ini membiak secara berlebihan, ia akan menyebabkan radang follicle, kelemumur, dan jika serius boleh membawa kepada keguguran rambut. Kesan antibakteria halia membantu menghalang bakteria berbahaya ini, menjaga persekitaran kulit kepala sentiasa bersih. Ringkasnya begini. Halia mencegah keguguran rambut melalui 3 cara. Pertama, membangunkan follicle rambut yang berada dalam fasa rehat untuk beralih ke fasa pertumbuhan. Kedua, memperbaiki peredaran darah untuk membekalkan nutrisi kepada follicle rambut. Ketiga, menghalang keradangan dan bakteria untuk menjaga kesehatan kulit kepala. Apabila ketiga-tiga faktor ini bertindak serentak, apa yang berlaku? Jumlah rambut yang gugur akan berkurangan dan jumlah rambut baharu yang tumbuh akan meningkat. Hasilnya ialah pencegahan keguguran rambut dan penggalakan pertumbuhan rambut. Dalam bahagian seterusnya, saya akan bercakap tentang gabungan emas yang boleh memaksimumkan keberkesanan halia. Baiklah, mulai sekarang adalah bahagian yang benar-benar penting. Menggunakan halia sahaja sudah berkesan, tetapi jika Anda gunakannya bersama beberapa jenis makanan tertentu, kesannya akan meningkat berkali ganda. Seperti 1 + 1 bukan bersamaan 2, tetapi 10.
Gabungan emas pertama ialah halia dan madu. Madu digelar sebagai antibiotik semula jadi karena kesan antibakterianya yang luar biasa. Saya dah katakan halia juga mempunyai kesan antibakteria, bukan? Apabila kedua-duanya digabungkan, apa yang berlaku? Kesan antibakteria akan berganda. Sangat baik untuk mereka yang mengalami radang kulit kepala atau banyak kelem umur. Kandungan gula dalam madu juga berfungsi sebagai sumber tenaga, memberikan vitality kepada sel folikel rambut. Selain itu, vitamin dan mineral dalam madu juga membantu menyokong penghasilan melanin. Caranya juga sangat mudah. Basuh bersih halia dan hiris nipis. Anda tidak perlu kupas kulitnya. Sebaliknya, kulitnya mengandungi lebih banyak nutrien. Masukkan halia ke dalam balang kaca, kemudian tuangkan madu. Biarkan pada suhu bilik selama kira-kira 2 hari dan Anda akan dapat halia rendam madu. Bangun pagi, bancuk 1 sudu halia madu ke dalam sekawan air suam. Minum ketika perut kosong akan membantu penyerapan yang lebih baik. Tetapi air tidak boleh terlalu panas. Mesti disejukkan di bawah 62 darjah barulah dibancuh agar nutrien dalam madu tidak musnah. Gabungan emas kedua ialah halia dan kurma merah. Kurma merah dalam perubatan timur digunakan sebagai ubat penambah darah. Jika kekurangan darah, nutrisi tidak akan sampai ke kulit kepala. Kurma merah membantu menambah darah, manakala halia membantu darah beredar dengan lebih baik. Jadi betapa baiknya gabungan ini, sangat baik untuk mereka yang mempunyai badan sejuk, tangan dan kaki sering sejuk. Halia mempunyai sifat memanaskan badan yang sangat kuat, manakala kurma merah membantu mengawal sifat panas itu dengan lembut. Oleh itu, mereka yang sering berasa panas perut apabila minum halia, jika diambil bersama kurma merah akan berasa lebih selesa. Kurma merah mengandungi komponen saponin yang membantu menyokong peredaran darah di kulit kepala dan menjadikan akar rambut lebih kuat. Selain itu, rasa manis kurma merah juga menetralkan rasa pedas halia, menjadikannya lebih mudah diminum. Saya akan tunjukkan caranya. Hiris nipis solas halia dan ambil kira-kira 5 biji kurma merah, buang bijinya dan belah 2. Masukkan ke dalam 500 ml air dan rene dengan api kecil selama kira-kira 20 menit. Apabila air bertukar menjadi warna perang gelap dan berbau wangi, ia sudah siap. Anda boleh bahagikan untuk minum 2-3 kali sehari. Minum pada waktu pagi dan malam adalah baik, terutamanya minum pada waktu malam juga membantu tidur lebih lena. Tetapi halia yang diminum pada waktu malam boleh menyebabkan sukar tidur. Tetapi jika diminum bersama kurma merah, tidak mengapa karena kurma merah mempunyai kesan menenangkan. Gabungan emas ketiga ialah halia dan lemon. Lemon sangat kaya dengan vitamin C. Mengapa vitamin C penting? Vitamin C adalah nutrien penting untuk penghasilan kolagen. Kulit kepala juga adalah sebahagian daripada kulit. Kulit kepala mesti sihat barulah folikel rambut sihat. Jika kekurangan kolagen, kulit kepala akan kendur dan hilang keanjalannya. Apabila itu berlaku, folikel rambut juga akan menjadi lemah dan rambut mudah gugur. Vitamin C dalam lemon membantu menghasilkan kolagen, manakala halia membantu peredaran darah agar kolagen dapat diangkut dengan baik ke kulit kepala. Selain itu, asid sitrik dalam lemon juga membantu menyingkirkan bahan buangan dari badan. Apabila darah bersih, kualiti nutrien yang dibekalkan kepada folikel rambut juga akan lebih baik. Apabila antioksidan dalam lemon dan halia digabungkan, kesan sinerginya sangat besar. Caranya juga sangat mudah. Hiris nipis solas halia, masukkan ke dalam air mendidih dan rendam selama kira-kira 10 menit. Matikan api, biarkan sejuk sedikit kemudian peras separuh biji lemon. Jika masukkan lemon ketika air masih terlalu panas, vitamin C akan musnah, jadi pastikan ia sejuk barulah masukkan ya. Tambah 1 sudu, madu di sini lagi bagus. Apabila itu berlaku, gabungan 3 dalam 1 halia, lemon, dan madu akan menghasilkan minuman yang lazat dan memaksimumkan keberkesanannya. Minum segelas ini pada waktu pagi akan membantu Anda memulakan hari dengan segar. Gabungan emas keempat ialah halia dan ikan berlemak. Ikan berlemak ialah ikan seperti ikan kembung, ikan herring, ikan sardin. Ikan-ikan ini sangat kaya dengan asid lemak omega 3. Omega 3 ini sangat penting untuk kesehatan kulit kepala. Omega
Three membantu mengurangkan keradangan pada kulit kepala, membekalkan nutrisi kepada folikel rambut, dan menyeimbangkan kadar minyak pada kulit kepala. Kulit kepala terlalu kering juga masalah, terlalu berminyak juga masalah. Omega 3 akan membantu menyeimbangkannya. Tetapi ramai orang tidak boleh makan ikan karena takut bau hanyir, bukan. Disinilah halia akan menyerlah. Komponen gingerol dalam halia akan menghilangkan bau hanyir ikan. Ya, inilah sebabnya di Jepun atau Cina, orang sering makan halia bersama sashimi. Yang lebih menakjubkan ialah halia juga membantu penghadaman ikan. Ikan sangat kaya dengan protein, tetapi apabila meningkat usia, penghadaman protein menjadi lebih sukar. Halia akan menggalakkan rembesan enzim pencernaan membantu penghadaman protein dalam ikan dengan baik. Saya akan tunjukkan cara memasaknya. Apabila memanggang ikan kembung, kisar halia, lumurkan pada ikan dan biarkan selama kira-kira 1 menit. Kemudian panggang, ia tidak akan berbau hanyir dan rasanya juga lebih sedap. Atau Anda boleh hiris nipis halia dan masukkan bersama, semasa mengukus ikan juga sangat baik. Jika Anda makan ikan berlemak bersama halia kira-kira 2-3 kali seminggu, jumlah omega 3 yang diperlukan untuk kulit kepala akan dibekalkan secukupnya, digabungkan dengan kesan pembaikan peredaran darah halia, ia akan sangat baik untuk kesehatan rambut. Di sini, saya ingin tambah satu lagi perkara penting. Sebaiknya, Anda gunakan keempat-empat gabungan ini secara bergilir-gilir. Isnin minum teh halia madu, Selasa minum teh halia kurma merah, Rabu minum teh halia lemon, Khamis makan hidangan ikan. Jika Anda bergilir-gilir seperti ini, Anda akan dapat menyerap pelbagai nutrien yang berbeza. Dan ada satu perkara yang saya mesti katakan. Semua gabungan ini adalah bahan semula jadi. Ia bukan bahan kimia. Oleh itu, Anda tidak boleh mengharapkan kesan segera. Mesti konsisten menggunakannya sekurang-kurangnya selama 3 bulan, tetapi sebagai gantinya ia tidak mempunyai kesan sampingan dan dalam jangka masa panjang ia juga bermanfaat untuk kesehatan keseluruhan. Bukan sahaja rambut menjadi lebih baik, tetapi peredaran darah bertambah baik, sistem imun dikuatkan, keradangan berkurangan, dan keadaan kesehatan umum juga bertambah baik. Dalam bahagian seterusnya, saya akan bercakap tentang cara menggunakan halia dan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian khusus. Baiklah, sekarang saya akan bercakap secara spesifik tentang cara penggunaan. Obat yang baik pun jika salah cara guna boleh menjadi racun. Halia juga begitu, ya. Pertama sekali, saya akan bercakap tentang dos yang sesuai setiap hari. Sekaraamnya, 10 gram setiap hari adalah munasabah. Untuk halia segar, ia adalah saiz sebesar ibu jari. Itu sudah cukup. Makan banyak tidak bermakna kesan akan datang lebih cepat. Untuk halia kering, Anda hanya perlu guna kira-kira 1 tong 3 daripada jumlah halia segar. Kerana apabila dikeringkan, air akan terseja dan halia menjadi lebih pekat. Jika Anda menggunakan serbuk halia, maka kira-kira 1 hingga 2 gram setiap hari adalah sesuai, bersamaan dengan setengah hingga 1 sudu teh. Walau bagaimanapun, mereka yang baru mula menggunakannya harus bermula dengan dos yang lebih rendah. Terutamanya mereka yang mempunyai perut yang lemah, pada mulanya hanya perlu guna kira-kira separuh daripada dos itu dan perhatikan selama kira-kira seminggu. Jika berasa oke, barulah tingkatkan dos. Seterusnya ialah masa penggunaan. Ini sangat penting. Minum halia pada waktu pagi adalah yang terbaik. Dalam kitab perubatan kuno ada pepatah begini, pagi makan 3 hiris halia lebih baik daripada minum sebiji ginseng. Minum halia pada waktu pagi akan memberi Anda tenaga sepanjang hari dan memperbaiki peredaran darah. Minum ketika perut kosong akan membantu penyerapan yang lebih baik dan lebih berkesan. Selepas bangun, selesai cuci muka, mulakan hari dengan secawan teh halia suam. Badan akan perlahan-lahan terjaga dan penuh dengan tenaga. Minum selepas makan tengah hari juga tidak mengapa. Ia membantu penghadaman, jadi minum teh halia selepas makan akan membuatkan Anda lebih selesa. Tetapi elakkan minum selepas pukul 6 petang, terutamanya jangan minum sebelum tidur. Halia mempunyai sifat menaikkan qi. Oleh itu, jika diminum pada waktu malam, Anda mungkin mengalami insomnia. Kitab perubatan kuno juga mengatakan, makan halia pada waktu malam membuatkan qi tidak dapat ditenangkan, menyebabkan insomnia. Pada waktu malam, qi perlu ditenangkan, tetapi halia menolak qi ke atas, menyebabkan keadaan sukar tidur. Seterusnya adalah mengenai jenis-jenis halia dan cara memilihnya.
Halia boleh dibahagikan kepada 3 jenis utama, halia segar, halia kering, dan serbuk halia. Halia segar seperti namanya adalah halia yang masih segar. Kandungan gingerolnya paling tinggi. Walau bagaimanapun, rasanya pedas dan tajam, jadi mereka yang mempunyai perut yang lemah perlu berhati-hati. Halia kering ialah halia yang telah dikeringkan. Gingerol berubah menjadi shogaol, menjadikan kesannya lebih kuat. Terutamanya, kesan memperbaiki peredaran darahnya lebih baik daripada halia segar. Rasanya juga lebih lembut berbanding halia segar, jadi lebih mudah diminum. Serbuk halia ialah halia kering yang dikisar halus, mudah dibawa dan digunakan. Digunakan untuk perasa makanan atau dibancu dengan air, kedua-duanya baik. Nasihat saya adalah begini, mereka yang baru mula harus menggunakan serbuk halia atau halia kering. Apabila sudah biasa, Anda boleh beralih kepada halia segar. Apabila memilih halia segar, periksa seperti berikut, pilih ubi yang kulitnya licin, keras, dan berat apabila dipegang. Ubi yang berkedut atau lembik adalah halia lama, dan periksa dengan teliti sama ada terdapat kulat. Saya juga akan tunjukkan cara menyimpannya. Halia segar harus disimpan di dalam peti sejuk, tetapi balut dengan tuala kertas kemudian masukkan ke dalam bekas kedap udara. Jika lembab, halia akan berkulat. Disimpan begini boleh tahan segar selama kira-kira sebulan. Jika ingin simpan lebih lama, hiris nipis kemudian masukkan ke dalam peti sejuk beku. Dibekukan boleh tahan selama kira-kira bulan. Ya, apabila ingin digunakan, tidak perlu dicairkan, tetapi masukkan terus halia beku ke dalam air mendidih. Halia kering atau serbuk halia pula, simpan di tempat kering dan sejuk di dalam bekas kedap udara, boleh tahan lebih setahun. Sekarang saya akan bercakap tentang perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Bahagian ini sangat penting, sila dengar dengan teliti. Pertama, sama sekali jangan ambil berlebihan. Mengambil banyak tidak bermakna kesan akan datang lebih cepat. Sebaliknya, ia boleh membebankan perut dan menyebabkan pedih ulu hati. Cukup patuhi 10 gram setiap hari. Kedua, mereka yang mengambil ubat pencair darah perlu berhati-hati. Halia juga mempunyai kesan mencairkan darah. Jika Anda mengambil obat seperti warfarin atau aspirin, sila berunding dengan dokter sebelum mengambilnya. Ketiga, mereka yang akan menjalani pembedahan harus berhenti mengambil halia seminggu sebelum tarik pembedahan. Mungkin ada risiko pendarahan. Keempat, mereka yang mempunyai batu karang juga perlu berhati-hati. Halia menggalakkan rembesan hempedu. Jika ada batu karang boleh menyebabkan kesakitan. Kelima, mereka yang mempunyai badan panas harus mengurangkan dos. Halia mempunyai sifat memanaskan badan yang kuat. Jika orang yang badannya panas mengambil berlebihan boleh menyebabkan sakit kepala atau insomnia. Ya. Keenam, mereka yang mengalami ulcer perut atau reflux asid juga perlu berhati-hati. Komponen pedas halia boleh merengsakkan lapisan perut. Mulakan dengan dos yang kecil dan hentikan penggunaan jika gejala menjadi lebih teruk. Ketujuh, wanita hamil hanya boleh mengambil di bawah 1 gram setiap hari. Jumlah yang sederhana tidak mengapa, tetapi berlebihan tidak baik. Dan ada juga bahan yang tidak boleh dimakan bersama halia. Jangan ambil bersama susu. Halia bersifat panas, manakala susu bersifat sejuk, jadi ia tidak serasi. Diambil bersama boleh menyebabkan masalah penghadaman. Juga jangan minum bersama minuman berkafein, ya. Halia meningkatkan suhu badan, manakala kafein mempunyai kesan diuretik, membuang air, menyebabkan risiko dehidrasi. Juga harus dielakkan hidangan yang sangat berminyak, ia boleh membebankan sistem penghadaman. Ya, akhir sekali saya akan ringkaskan kaedah amalannya, rancang untuk 3 bulan. Bulan pertama ialah fasa penyesuaian. Ya, mulakan dengan kira-kira 5 gram setiap hari dan perhatikan sama ada badan boleh menyesuaikan diri. Dari bulan kedua, tingkatkan kepada 10 gram pada bulan ketiga. Cuba gunakan gabungan emas secara bergilir-gilir. Yang penting ialah mengambilnya pada masa yang sama setiap hari. Patuhi masa ini dalam tempo 30 menit selepas bangun pagi. Dengan cara ini, ia akan menjadi tabiat dan tulis diari. Walaupun hanya catatan ringkas, catat berapa gram halia dimakan hari ini, keadaan badan, keadaan rambut. Selepas 3 bulan,
Apabila dibandingkan dengan hari pertama, Anda akan melihat perubahan yang ketara. Dalam bahagian seterusnya, saya akan bercakap tentang case-case kajian sebenar dan kesan yang boleh Anda jangkakan. Baiklah, sekarang adalah bahagian yang paling Anda ingin tahu. Adakah ia benar-benar berkesan? Saya akan mulakan dengan bukti saintifik. Pertama ialah hasil ujian klinikal oleh pasukan penyelidik bersama Sekolah Perubatan University Colorado dan University Michigan. Pada tahun 2018, pasukan itu menjalankan ujian rawat terkawal ke atas 280 orang dewasa yang menghidap keradangan kronik. Separuh diberi ekstrak halia, separuh lagi diberi placebo. Ya, hasil selepas 12 minggu sangat menakjubkan. Dalam kumpulan yang mengambil halia, indeks keradangan CRP telah menurun secara purata 4.7%. Terutamanya, kesan pembaikan peredaran darah sangat ketara, aliran darah di kapilari telah meningkat sebanyak 3.5%. Dr. Mohad Rizal yang bertanggung jawab ke atas kajian itu berkata, gingerol dalam halia merangsang sel endotelium vaskula secara langsung, menggalakkan penghasilan nitrik oksida. Ini membawa kepada pelebaran saluran darah. Kulit kepala kita juga penuh dengan kapilari. Apabila aliran darah meningkat sebanyak 3.5%, jumlah nutrien yang dibekalkan kepada folikel rambut juga meningkat dengan sewajarnya. Kedua ialah kajian susulan jangka panjang oleh Institut Sains Dermatologi, University Cambridge, United Kingdom. Dari tahun 2019 hingga 2022, selama 3 tahun, mereka telah memantau 420 lelaki berumur 30 hingga 60 tahun yang mengalami keguguran rambut korak lelaki. Separuh daripada mereka diminta mengambil 2 gram suplemen halia setiap hari, separuh lagi mengekalkan diet biasa. Apabila menganalisis keputusan selepas 18 bulan, kumpulan yang mengambil halia telah menunjukkan perubahan yang menakjubkan. 62% folikel rambut yang berada dalam fasa rehat telah beralih ke fasa pertumbuhan. Dalam kumpulan kawalan, angka ini hanya 18%. Yang lebih menakjubkan ialah ketumpatan rambut. Bilangan rambut setiap sentimeter persegi telah meningkat dari purata 78 helai kepada 112 helai. Peningkatan sebanyak 34 helai. Profesor Dr. Mohad Rizal yang mengetuai kajian itu menulis dalam artikelnya, halia menghalang aktiviti dihidrotestosteron, yaitu DHT. Nampaknya halia telah menyekat hormon yang menjadi penyebab utama keguguran rambut korak lelaki. Ketiga ialah eksperimen ke atas sel melanosit melanin oleh Institut Penyelidikan Penuaan University Tokyo, Jepun. Pada tahun 2021, pasukan penyelidik telah mengkultur sel melanosit melanin yang diekstrak dari folikel rambut manusia. Mereka membahagikan sel-sel ini kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama ialah kumpulan kawalan yang tidak menerima apa-apa rawatan. Kumpulan kedua diberi gingerol. Kumpulan ketiga diberi shogaol. Selepas 4 minggu, hasilnya sangat menakjubkan. Kumpulan gingerol mempunyai peningkatan penghasilan melanin sebanyak 4%, manakala kumpulan shogaol meningkat sehingga 67%. Dr. Mohad Rizal yang bertanggung jawab ke atas kajian itu menjelaskan, shogaol mengaktifkan enzim tirosinase dalam sel melanosit melanin. Enzim ini adalah kunci dalam proses sintesis melanin, tetapi aktivitinya berkurangan mengikut usia. Shogaol telah membangunkan semula enzim ini. Ya, inilah sains, bukan tekaan, tetapi data sebenar. Ujian klinikal ke atas beribu-ribu orang, kajian makmal di peringkat sel, penyiasatan epidemiologi selama 10 tahun. Semuanya membawa kepada kesimpulan yang sama, halia berkesan. Jadi bagaimana di Malaysia? Saya akan ceritakan secara ringkas 2 case. Puan Laila, 73 tahun di Kuala Lumpur. Selepas 5 bulan minum teh halia madu setiap pagi, 1,3 rambut beruban di atas kepalanya telah bertukar menjadi hitam. Beliau sendiri sangat terkejut. Encik Hamid, 68 tahun di Johor Bahru, mengalami keguguran rambut yang banyak di bahagian dahi selepas 6 bulan konsisten minum teh halia dan makan hidangan berhalia, rambut baharu mula tumbuh. Sudah tentu, kesannya akan berbeza bagi setiap orang. Tetapi, berdasarkan hasil kajian di luar negara, Anda boleh menjangkakan kesan purata seperti berikut. Bulan pertama, aliran darah ke kulit kepala meningkat 20%, jumlah rambut gugur berkurangan 30%.
3 bulan, 40% follicle rambut dalam fase rehat beralih ke fase pertumbuhan. Anak rambut mula tumbuh. 6 bulan, ketumpatan rambut meningkat purata terpentahelai sentimen kuad. Kadar uban berkurangan 40%. Kesihatan rambut keseluruhan bertambah baik. Keradangan kulit kepala berkurangan 70%. Yang penting ialah konsistensi. Dalam kajian Cambridge, apabila menganalisis mereka yang berhenti di tengah jalan, kebanyakannya berhenti dalam tempoh 3 bulan. Bukan karena tidak berkesan, tetapi karena mereka tidak sabar menunggu. Halia bukan magis. Ia tidak mencipta keajaiban dalam sekelip mata. Tetapi jika konsisten, pasti akan ada perubahan. Sains telah membuktikannya. Anda mulakanlah dari malam ini. 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, Anda juga akan menjadi sebahagian daripada data statistik ini. Jika video dari saluran kesehatan warga emas ini bermanfaat, sila tekan butang langgan, suka, dan hidupkan loseng pemberitahuan pada mod semua. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen ya. Dan kongsikan maklumat ini kepada orang di sekeliling Anda. Ini adalah kebenaran yang telah dibuktikan oleh sains. Lebih ramai orang perlu mengetahuinya. Jumpa lagi dengan rambut yang sehat. Terima kasih.